وبركاته. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Dipanjatkan puji dan syukur karena ilahi, kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga nikmat-nikmat tersebut membuat kita menjadi lagi hampir, lagi dekat dan lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya juga ada juga orang yang diberikan nikmat, banyak nikmatnya, tetapi nikmat tersebut telah menyebabkan dia lagi jauh dia memungkiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, iaitu diberikan nikmat dan nikmat tersebut menyebabkan kita lagi hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini pemain simpanan sampai. Ya, Ustaz Maliki tak apek. Ya, saya Ustaz Maliki kat Masjid Jami' Somban, dia ambil Isnin, saya ambil hari Khamis. Kuliah lepas Lohor. Makna sembahyang Lohor, ada sebelum pukul 2 15 minit 20 minit tu kita isi dengan ceramah. Makna seminggu 2 kalilah. Hari Senin dia ambil, hari Khamis saya ambil, kan? Setiap hari, ya, di Masjid Jami', ya, Masjid Jami' kat pasar tu, ya, Masjid The World Heritage satu-satunya, kan? Masjid Jami' tu yang tak boleh roboh-roboh lebih kurang tu dah, pasal dideklarkan, diisytiharkan World Heritage, kan? Macam kat Melaka punya bangunan tu lah, kan? Itu UNESCO punya pantauan tu, asal di bangunan lama, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, belum ada lagi akak-akak kita, ya. Belum ada golap. Oh, belum lagi, kesian akak, kan. Tak apalah, kita panggillah dia, ya. Ya, tadi Jumaat tadi kan khatib baca khutbah tentang bulan Zulhijjah, ya. Khutbah Jumaat tadilah, pasal saya pun ada juga baca sikit-sikit tadi kat surau Taman Warisan Puteri tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu hari Jumaat ni hari Sayyidul Ayyam, ya, hari penghulu segala hari, ya, Sayyidul Ayyam. Datang yo Jumaat, Sayyidul Ayyam, ya, makna kok sampai Jumaat, alhamdulillah. Tapi hari Jumaat ni datang sentiasa, setiap minggu datang. Setiap minggu kita tunggu datang, alhamdulillah. Kalau kita tak pari lah, kalau kita pari dulu tak sampai dengan dia, makna tak sampai lah. Tapi dia pasti datang, sebelum kiamat dia pasti datang, dan pasti kiamat tu hari Jumaat, ya. Yang kedua tuan-tuan, apabila begitu, ya, ada satu hari lagi, tapi hari ni setahun sekali dia datang. Tetapi dia punya fadilat, dia punya kelebihan, dia punya hebatnya ialah sama, bahkan melebihi Sayyidul Ayyam. Tetapi setahun sehari dia datang, ya, setahun sehari dia datang. Oh, tak ada, bukan galak-galak kali dia, tak. Dia tak macam hari Jumaat. Hari Jumaat setiap minggu dia akan sampai. Tapi hari ini, hari yang nak saya nyatakan ini, setahun sehari datang, ya, setahun sehari. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dideklar, diisytiharkan, dinobatkan bahawasanya 9 Zulhijjah adalah merupakan hari yang dinyatakan tersebut, ya, 9 Zulhijjah, ya, 9 Zulhijjah. Orang buat apa, kan? Di sana kat Makkah orang akan berwukuf, ya, berwukuf. Wukuf kat mana? Kat padang mahsyar.
Bukan padang mahsyar lah Ustaz, padang Arafah kan. Dengar padang mahsyar comel semua kan. Kan comel semua. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, padang mahsyar itu dengan padang Arafah dua bondo yang sama. Padang Arafah digola batni ummi. Gola yang lain bagi padang Arafah itu batni ummi. Batni itu parut. Ummi itu pun ummi lah, yang ke rumah tu ummi, tu dia omak. Jadi dinamakan parut ibu, parut omak. Apa yang dinamakan tu, itulah padang Arafah. Kenapa dinamakan sebegitu saja? Sebab sejak Nabi buat haji kali pertama, yang diikuti oleh 120,000 orang sahabat. Maknanya haji yang pertama yang Nabi buat diiringi oleh 120,000 orang sahabat. Sahabat ni ada 132,000 mengikut setengah pendapat. Ya, pada haji yang tersebut, iaitu haji yang pertama dan terakhir Nabi, ya, 120,000 orang, ya. Dan pada haji tersebut, ya, sekarang ni yang buat haji 3 juta. Makna sekarang, kalau tak, bukan tahun ni lah, yang sebut tahun ni tu dah, makna kebiasaan kita lately ke belakangan ini lebih kurang 3 juta, 3.5 juta. Tuan-tuan, padang Arafah tu tak ada dia mengombang tu dah, tak ada dia ni membosar. Sebab dia punya padang itu, padang Arafah tu telah digezetkan, dah diletak batu Maknanya kalau ukur tanah dah letak batu. Ini dia punya border ya, dia punya border. Di luar tersebut tak namakan padang Arafah. Makanya kalau orang berhaji, tuan-tuan, ya, nanti kalau sakit kawan tu masih soda, walaupun tak pek jalan, tabung haji sediakan bas khusus untuk orang-orang sakit ni. Nanti daripada Serita bawa ke situ, nonggok situ, buat sementara. Ya, kenapa? Sebab kalau dia tak buat macam tu, tahun depan kena datang balik. Pasal apa? Wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Jadi di Arafah itu padang Arafah lah. Rukun ni kok tak ada, tak ada. Ya, makna kalau tak ada rukun, tak sah ibadah tersebut. Ya, rukun kena lengkap. Jadi walau tabung orang haji tu yang pergi sana tiba-tiba robah, sakit dia, kena hospital, tapi bila sampai waktu tersebut, tabung haji aku bawa dalam bas. Dia ada bas anu yang telah direnovasi, cantik bas tu kan, dah lawa dah, bawa pesakit ni. Kalau yang tak boleh bongkar, dengan katil-katil naik katil, ya, yang naik wheelchair lah apa semua, pergi ke sana untuk dapatkan kan hari tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makanya tuan-tuan dan puan, kenapa sebegitu? Kerana inilah dia sampai yang begitu hebat. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa dinamakan Arafah? Ni dah kan, bila kita tahu kenapa asal-usul nama Arafah, baru kita akan tahu kenapa hari yang pada 9 itu cukup hebat dia punya pahala fadilat ni. Ya, tuan-tuan, ya, padang Arafah ini beberapa pendapat ulama menyatakan nama pertama diambil kerana itu adalah tempat bertemunya cinta Adam dan Hawa. Tu dah. Ustaz tak apa nyanyi suara hari ni macam ni. Lain suara. Kalau suara elok insya-Allah boleh nyanyi habis kan. Tapi sekarang PKP tak boleh nyanyi pasal apa? Waktu pendek. Kalau waktu besok tak bukan PKP kan, kita boleh berhenti pukul 10 habis lagu saya nyanyi. Kan, jadi 2 in 1, ceramah dan juga konsert. Ya, tapi tak sodak mana tu dah kan. Jadi rupa-rupanya dinamakan tempat itu Arafah kerana itu adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Yang perbincangan syurga tu banyaklah kan, tu kita tak nak sentuh lah perbincangan syurga, ya. Dikeluarkan
Ada setengah pendapat menyatakan Adam dikeluarkan jatuh dia ke Ceylon, Sri Lanka. Hawa ke Kashmir, kata setengah pendapat. Wa imma di mana sahaja mereka itu berada, kan? Tetapi mereka ni daripada dua tompek yang jauh. Jadi bila tompek yang jauh dan mereka tak pernah duduk di sini, di bumi ini, kan? Jadi merupakan tempat yang asing. Makanya Adam selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, zalamna, aku zalim, anfusana, terhadap diriku sendiri, wa illam taghfir lana, Allah kasihanlah ke aku, ya Allah, wa tarhamna, kasihlah aku, lanakunanna minal khasirin, aku ni orang yang khasirin, lalai. Kan kenapa lalai? Sebab Allah dah pesan, kan, duduk dalam ni aku bagi kau pasangan Hawa, kan, kau jangan sentuh pokok ni. Kan pokok tu macam-macam lah perbahasan ulama, kita tak sentuh pada malam ini. Kau jangan sentuh, kau jangan dokek, kau jangan ambil pokok, nengok pun tak boleh lama-lama. Ya, nengok pun tak boleh lama-lama. Tapi yang lain, kulu washrabu, kau makanlah, kau minumlah, kau nak apa, kau ambillah. Tapi ini jangan. Tapi manusia ni tuan-tuan, semakin dilarang, semakin dia ngomawek. Ngobat pakai pelitup muka, tak pakai. Kan? Ngobat bawa sejadah, ustaz pun tak bawa sejadah lah ni, lupa. Kan kalau hari Jumaat, tadi Jumaat kat sana pun lupa juga, kan. Tanya ustaz Syafi'i, ustaz ada sejadah tak? Ambil kat belakang lah ustaz, ambil satu ngobat. Ambil lah satu. Manusia sumiyan nasu nasan li'annahu nasid, tidak dinamakan manusia malaikat ini pun lupa. Kalau orang tu tak pernah lupa, tu bukan orang. Kita tengok, kan, tengok kaki belakang. Pasal apa? Takut kaki tak bijak tanah. Orang tua-tua kata lah. Kan? Itu fatwa orang tua-tua, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Adam bertemu, kan, punya lama Adam diturunkan, lepas tu keluar matahari, kan. Adam sembahyang subuh. Sembahyang subuh ini ibadah, solat ini merupakan ibadah yang pertama oleh manusia buat di atas muka bumi. Makna dalam dunia ni tuan-tuan, ya, manusia yang pertama hadir buat ibadah yang pertama solat. Makna sembahyang ni ibadah yang pertama di atas muka bumi ni. Ni di atas muka bumi. Ke atas sana jangan ceritalah, memang ibadah sana. Kalau kita boleh nampak kat sana, kan, kalau tuan-tuan baca kitab apa nama ni, Syekh Daud Al-Fatani, kan, Syekh Daud Al-Fatani menceritakan Allah ciptakan malaikat kat sana, ada semua perbuatan-perbuatan dalam solat. Ada malaikat yang Allah buat sujud kau joy. Makna daripada awal dia diciptakan sampailah bergegar ni hancur bumi ni, musnah kiamat, kau joy sujud. Sujudnya tak bangkang-bangkang. Segala perbuatan dalam solat tu, rukuk ke apa, semua ada malaikat kat sana. Ya, dikhabarkan malaikat yang sujud itu satu hari nak sujud tak apek. Pasal apa? Kiamat. Bila kiamat, tompek sujud dah hancur. Bila hancur, waktu tu dia nak angkat engkau. Tuan-tuan, daripada dia dibuat, diciptakan sampai hari tersebut, dia tak pernah angkat engkau. Tak pernah dia angkat engkau dia. Tetapi dia kerana tompek yang disujud tu dah hancur, dia kena angkat. Waktu dia nak angkat tu, tuan-tuan, Allah Rabbi, dia angkat, dia takut, tuan-tuan. Takut ambil, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Allah marahkan dia buat kerja tu, tunduk yo. Tapi dia kena angkat. Pasal keadaan waktu tersebut tidak memungkinkan dia untuk sujud, dia angkat, tuan-tuan. Ya Allah, pada hari ini tak baik dah. Kami melaksanakan tanggungjawab yang kau telah galaskan kepada kami. Kami minta maaf. Angkat dia, tuan-tuan. Allah, ya Allah, ya Rahman. Malaikat pun takut, tuan-tuan. Ya, ya Allah, ya Tuhanku. Ya,
bagilah kami kan orang-orang yang sentiasa sembahyang, ya, sujud kepadamu ya Allah. Tuan-tuan dan sekalian, ya, jadi bila begitu, ya, Nabi Adam ini satu hari berjalan-jalan pun dia lama berjalan sampailah kepada tompek, dan dia angkat tangan berdoa doa yang sama. Sebab apa? Sebab daripada awal dia berdoa tu sampailah ke situ dia berdoa, ya, berdoa. Dan pada hari tersebut, dia berdoa, tiba-tiba dia rasa ada orang belakang. Dia rasa ada orang belakang. Dah tentu dah tak ada orang lain pada waktu tersebut. Rasa dia kat sini ada dua orang je. Ya, ada dua orang je. Tak ada orang lain. Dia pusing belakang, dia tengok Hawa. Tuan-tuan bayangkanlah, punya lama tak jumpa. Ya Allah, kaulah kekasih awal dan akhir. Dah cukup. Kan makna sayang dia ke Hawa tu. Kan jumpa, bila jumpa tuan-tuan riang ambil tuan-tuan, syukur ya Allah, lama tak jumpa ya Allah, kau pergi mana, macam tu lah agak kau basuh kita kan berpolok-polok lah, macam tu lah tuan-tuan. Di pertemuan Adam dan Hawa, tuan-tuan, dinamakan Arafah. Arafah tu apa? Tompek bertemu. Nah, tompek bertemu. Bertemu siapa? Adam dan Hawa. Ni okey. Selesai. Itu satu pendapat. Okey. Pendapat yang kedua. Ni pendapat lama yang kedua. Kenapa nama Arafah? Ya. Kan? Tuan-tuan, berdasarkan kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Nabi yang salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi, dan Allah bagi gelar kat Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, ada Nabi yang diberi gelar Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, Nabi Musa digelar Qalilullah. Itu kha, ini qaf. Kan Khalilullah tu apa? Yang Allah sayang. Qalilullah tu apa? Sebab Nabi Musa boleh berburak-burak dengan Allah. Nabi Musa kan Nabi yang boleh berburak-burak dengan Allah. Nak berburak, dia naik di Bukit Tur Sinar, kan, dia akan menyatakan sesuatu apa kepada Allah, Allah akan balas on the spot. Nabi yang boleh berkata-kata kepada Allah. Nabi Isa digelar Ruhullah. Kenapa digelar Ruhullah? Asal dia tak ada anak, tak ada tak ada mak. Tak ada abah, tak ada mak pula. Mak ada, abah tak ada. Ya, jadi dilahir macam mana? Ruhullah. Ya, Allah tiupkan ruh ke dalam perut Maryam. Macam mana? Mengikut apa yang Allah nak buat. Apa Allah nak buat? Kun fayakun, kun fayakun. Walaupun tak ada abah. Kita sekarang kok perempuan tu mengandung, kan, tiba-tiba dia ngobat, tak ada seorang pun sentuh dia mengandung tiba-tiba. Itu pun mengak namanya. Nah, itu tipu, tak betul tu dah. Ya, tak betul. Pasal apa? Ceklah ada abah itu. Ya, ya. Ya, nama apa? Ruhullah. Digelar Ruhullah. Okey. Ya. Nabi Muhammad digelar Habibullah. Ya, Habibullah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Ibrahim juga digelar dengan Nabi moyang kepada dua kaum. Kan? Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Dikahwin dengan Sarah dulu, Hajar nombor 2. Tapi Hajar dulu dapat anak. Anak itu Ismail. Ya, anak Ismail. Daripada Ibrahim, Ismail, keturunan belah sini sampai Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi susur kalur ini melahirkan keturunan Arab. Ya, kemudian kan pada waktu yang tidak memungkinkan, makna Sarah dalam keadaan yang tua, umur dia ngobah 90 tahun. Makna umur macam tu expired, kan, menopause, tak mungkin lagi nak mengandung apa semua. Tapi kerja mengandung, kerja Tuhan. Kan kerja kita tu dah. Ya, kerja Tuhan. Allah boleh buat, tak ada lelaki pun boleh mengandung. Maryam mengandung, okey je. Ya, Maryam mengandung, kan,
Tuan-tuan, Maryam mengandung ni, Allah ajar cerita Maryam mengandung ni, Allah mengajar kita untuk menghadapi saat-saat melahirkan anak. Ya, ketika Maryam nak melahirkan anak, di antara Allah ajar kepada Maryam ialah pegang pokok kurma, kau gogah jatuh buah kurma kau makan. Maknanya orang yang nak beranak kena bagi banyak makan kurma. Orang yang nak bersalin ni, ada okey bersalin ni, orang yang mengandung kena banyak makan buah kurma. Kenapa? Mudah untuk bersalin, mudah untuk melahirkan anak. Siapa ajar? Allah ajar. Ajar kepada siapa? Maryam. Pasal Maryam tak ada lelaki, tak ada suami, dibolok oleh Zakaria, makan pun Allah bagi. Oh iya, Maryam jangan tuan-tuan, kan? Zakaria kotok-kotok pintu, pecahkan pintu, tengok Maryam tengah makan. Kau dapat mana makanan ni, kan? Allah bagi, kan? Allah, ya Allah Tuhanmu. Dan dia makan buah yang tidak ada pada musim ni. Sekarang musim apa? Kan? Musim mutan, buah durian tu. Macam tu lah nak cerita. Tapi tak adalah durian tu dok. Oh, makna durian ada ke sana? Tak ada lah. Nak ngobar macam tu tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian Sarah mengandung, melahirkan Ishak. Ishak Yaqub, Yusuf. Kan? Yusuf, Ayub, Musa. Keturunan sebelah sini dipanggil Bani Israel. Ya, Bani Israel. Jadi bila Bani Israel, sedangkan moyangnya satu. Siapa? Nabi Ibrahim. Tapi dua dia punya kaki. Sini golongan Arab, sini golongan Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim juga digolak dengan Nabi yang menjadi moyang kepada semua apa ni, untuk kaum Arab dan juga kaum Bani Israel. Nabi Adam macam mana? Adam digolak Abu Bashar. Ya, Adam digolak Abu Bashar, abah kepada segala manusia yang hidup. Abu tu abah, kan? Abu tu abah. Dan Basharun, hidup, kan? Jadi semua orang yang hidup ni, abah siapa? Itulah dia. Ya, itulah dia. Siapa? Adam alaihissalam. Pasal semua daripada situ semua. Maknanya Adam digolak Abu Bashar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam nama kahwin, dan Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang namanya Namrud. Ya, Namrud ni satu raja yang ngomah sembah berhala, dan dia punya rumah ibadah dia berhala banyak. Dan dalam itu dia juga ngomah buat konsert, ngomah hiburan, ngomah nyanyi-nyanyian. Ya, ngomah buat maksiat lah. Ya, jadi oleh kerana itu, bila dia buat satu program, satu apa namanya konsert ke apa kok, dia akan pastikan semua penduduk dia hadir, kono datang, kan? Dipanggil penyanyi, pergi ke datang Senawang, kan? Misalnya, kan? Pergi sana ramai-ramai. Dan bila sebelum menyanyi, dan dia akan arahkan tentera dia pergi kotak rumah. Kenapa? Nak pastikan semua keluar, pergi tengok semua keluar. Jadi Nabi Ibrahim ini, tuan-tuan, dia terhindar daripada buat perkara-perkara begitu. Sedangkan dia abahnya pembuat berhala. Abah Nabi Ibrahim ni pembuat berhala. Ya. Tapi dia terhindar daripada sembah berhala. Nak ngubah bahawasanya orang yang manusia ni mempunyai perasaan semula jadi mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, pergi tengok bintang, haza akbar, oh ini wasa, ni mesti Tuhan ni. Tengok tak ada golap, oh bukan tu dah, kalau Tuhan takkan dia tak ada, siang tak ada, keluar matahari siang pula, umangai ni lah dek, tiba-tiba malam datang, oh bukan dia tu dah, kalau Tuhan takkan lah kau jap ada, kau jap tak ada, macam biskutismo kan, tak mungkin macam ni, kan? Maknanya dia mencari, ya, dia mencari. Memang itu perasaan manusia, tuan-tuan. Makanya orang asli, walaupun dia tidak beragama, kan, dia akan cari juga bondo nak disembah.
carilah pokok, carilah busuk apa kok, kan? Berapa lah yang boleh disembah, animisme, kan? Tapi nak sembah pasal apa? Itu adalah merupakan sifat semula jadi manusia, ya, konon ada bono tu. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini dilindungi Allah daripada menyembah bondo-bondo yang bukan selain daripada Allah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, bila datang kotak rumah Nabi Ibrahim kata, aku sakit, ini sakit, aku sakit, kan? Dan Nabi Ibrahim, tuan-tuan, seumur hidup dia 3 kali dia menipu. Ini salah satu dia. Ini yang pertama. Kita tak nak nipu, saya rasa. Kita tipu hari-hari. Kan? Aduh, ya Allah. Nabi Ibrahim 3 kali tipu seumur hidup. Ini salah satu. Ini yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan, bila pengawal tu datang, polis tu datang ke rumah dia ngobrol dia sakit. Dah sakit tak apalah, duduk rumah untuk elok-elok, ya. Jangan pergi ke mana, kan? Jadi duduklah di rumah. Bila didongang konsert, mula menyanyi, kan? Mula, di manakah menghilang diriku sendiri. Macam itulah agak kok kita sekarang lah. Makin tak ada macam tu dah, kan? Lagu dia lah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Ibrahim keluar bawa kapak, pergi masuk dalam kuil, kotok habis, hancur habis. Apa nama? Berhala-berhala, tinggal yang besar satu. Tinggal yang besar dan disangkut, diletakkan kapak tersebut di tompet yang besar tersebut. Esok tuan-tuan, Namrud mula bongih pasal bila dia masuk dalam dia punya tompet ibadah, patung-patung ni hancur. Dia pun mengarahkan semua pasukan Interpol, SB, Special Branch, Wa'imah, apa pun pasukan tentera kapal, siasat, siapa punya kerja ni. Dia buat ditubuhkan Suruhanjaya siasatan, tuan-tuan. Suruhanjaya dia raja buat siasatan apa semua. Bila dah siasat, semua siasatan itu mengarah kepada Nabi Ibrahim. Jadi dipanggillah Nabi Ibrahim pergi ke kuil tersebut, kan? Namrud tanya, Nabi Ibrahim, kau buat ni kan? Kan? Sebab siasatan kami semua mengarahkan kau yang buat. Sebab hari tu semua orang tak ada pergi tengok konsert, tapi kau seorang je, kau kotor-kotor semua ni. Oi, tak ada tuduh, wahai Namrud. Ya, itulah kali kedua Nabi Ibrahim menipu. Ya, kali kedua. Tak ada tuduh Nabi Ibrahim bagi tahu. Tapi tak ada Nabi Ibrahim cakap ke 9 tu dah, cakap bahasa Arab dia lah. Jangan tuan-tuan juga dan tu tak. Ya. Jadi tuan-tuan, bila begitu Nabi Ibrahim kata, tak. Macam mana kau nak hujah kau? Wahai Namrud, kau tengok berhala yang besar tu. Kau tengok ada kapak lagi, kan? Yang lain muacuk, dia je tak. Dah tahun tu dia yang kotok-kotok semua ni sampai hancur, kan? Bila Namrud dengar macam tu, Namrud kata apa? Wahai Ibrahim, sesungguhnya patung ini tak pek nengok. Ada mata tapi tak pek nengok. Ada telinga tapi tak pek dengar. Ada kaki tangan tapi tak pek bergerak. Ya, ada besar tapi tak boleh buat apa-apa. Oh, tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim dengar ayat tu, dan ayat itulah yang sebenarnya dia nak dengar. Itulah ayat yang dia nak dengar. Smackdown, tuan-tuan. Memang sah kono waktu Namrud. Jadi apa nama ni, Nabi Ibrahim kata, wahai Namrud, kau dah tahu dia tak boleh buat apa-apa ke engkau. Dia buta, dia pokak, dia tak boleh bergerak, tak boleh berjalan, semua yang ada ke dia. Tapi buat apa kau sembah dia? Namrud, tuan-tuan, mengih, tak ada jawapan yang boleh nak lawan balik. Dia keluar hukum, kita bakar. Kita bakar. Ni cara macam ni, hantu Mak Limah, cerita lama. Ya, bakar, tuan-tuan, bakar. Kan? Dan dia keluar fatwa, siapa yang cari kayu banyak, dia dapat pahala banyak. Jadi siapa nak pahala banyak, pergilah gunung Ansi tu, ditobang pokok habis. Pergi ke gunung Datuk, ke Rombau,
Paui ke apa nama beroga habis ni terbang bawa lori tu orang terbang-terbang pokok tu habis ambil kalau waktu tu lah. Tak payah lori tu datang tu dah. Orang akan ambil sendiri. Tu dah. Baik kumpul satu padang besar, nyalakan api, campak Ibrahim di dalam api tersebut. Tuan-tuan, campak dengan harapan mati. Ya, dengan harapan mati. Makna campak tu kuman bunuh lah, kuman mati kat dia. Tetapi tak mati. Kojo hidup, kojo mati, kojo Tuhan, bukan kojo kita dah. Berapa ramai orang yang sakit tak mati-mati. Berapa ramai orang yang sihat, kono roti candan 3 biji, esok meninggal. Ya, tak ada sakit pun ustaz, meninggal tu dah tu. Pagi semalam kono roti candan yang sihat 3 biji, setiap biji double pula telur tu mangai. Kan? Besar banyak meninggal esok kan? Yang tu punya lama sakit tak meninggal kan? Kan kau kajak sok sita keluar hidup lagi. Kau kajak sok sita keluar hidup lagi. Anak yang monung tak ada mati-mati. Anak yang jaga abah ni.
Job tersebut bagi hajat. Bagi siapa? Hajat. Kadang-kadang kita dulu kita belajar tentang, kita tak tahu datang celah mana tak hajat ni. Ini dia hajat. Ya, ini dia asal usul hajat. Dulu kita tahu hajat ni seorang hamba. Kali kalau tuan-tuan baca kitab Ibn Hisham, kitab sejarah tu, dan juga kitab Rahim Mahtum Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dua kitab ini menyatakan hajat ni bukan hamba. Hajat ini ialah anak raja. Anak raja yang raja tu hadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa dihadiahkan anaknya? Pasal marin tuan-tuan, zaman dulu adalah zaman yang kuat sihir. Jadi dia takut nanti Ibrahim dia macam ni. Tu baru bini dia kau orang aku. Tu baru bini dia kau Ibrahim dia macam mana tak tahu lah ilmu ni. Jadi dia takut dia beri anak. Siapa anak Hajar. Itulah datang Hajar ni baik kan tak macam baik. Baik Hajar. Pendekkan cerita lagi, Hajar ni Nabi Ibrahim kahwin dengan dia. Bila kahwin tuan-tuan dan puan, dikurniakan oleh Allah akan zuriat, iaitu Ismail. Ya, bila dikurniakan zuriat Ismail tuan-tuan, kan orang tak pernah ada anak. Bayangkanlah punya lama kahwin tak ada anak, tiba-tiba ada anak Maryam, ya Allah, semua sayang ke dia. Tiba-tiba tak lama lepas itu Allah mengarahkan suruh letak di tempat yang tidak ada orang. Bibak kata mubarakah, di tempat yang bakar. Kalau duduk situ menangis. Bakar ni menangis. Kenapa menangis? Asal tak ada rumput, tak ada air, tak ada pokok, tak ada pani ambil. Tuan-tuan, tak ada. Tapi di situ tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim takut dengan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Tuan-tuan, walaupun dia sayang kepada anak, inilah satu-satunya anak tutup. Daripada lama kahwin dengan Sarah sampai ketua, tuan-tuan dan anak, tak ada anak. Ini dapat anak, ya Allah, dia waktu tua, bayang-bayangkanlah kita waktu tua macam ni dapat anak. Orang tengok kan cucu ke siapa ni cik? Anak. Baju orang tengok kan. Kan pasal tengok itu dah betul ke? Tapi itu anak kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian kan. Tetapi cinta kepada Allah melebihi cinta segala. Ini dia. Ini pengajaran. Cinta kepada Allah melebihi, mengatasi cinta kepada makhluk. Walaupun Nabi Ibrahim sayang ke isteri, walaupun Nabi Ibrahim sayang ke anak tetapi dia lagi sayang Allah. Dia lagi sayang Allah. Dan dia akan mengikut apa yang Allah katakan, walaupun orang rumah tak ramah, walaupun anak tak ramah, doesn't matter. Allah cakap, tak ada kisah. Kan janji Allah ramah, tuan-tuan. Ya, inilah sebenarnya pengajaran daripada peristiwa tersebut. Nak bagi tahu manifestasi itu, dia punya hikmah, maksud yang tersurat dan tersirat daripada peristiwa itu. Nak apa? Sayang Allah mengatasi sayang segala-galanya. Segala-galanya. Mengatasi segala-galanya. Itu sayang. Kadang-kadang sayang anak dimanjur-manjurkan. Apa yang ditahu anak. Kan bau ni viral, tapi mayat abah, anak duduk sebelah kat kepala main game. Kalau tak gambar viral tu, abah itu meninggal. Abah meninggal. Jadi dah ada kafan apa semua. Kan anak duduk kat kepala abah main game. Main game. Waktu tak ada beg. Tak ada beg. Main game. Netizen komen lah, agak baca Quran belum himpun gaib. Siapa yang ada kat situ boleh dengar video.
lagi orang ajar. Maknanya bunyi menelotok tu lah. Sampai orang tak tahu bagi mampu dia main kan. Pokoknya keluar bunyi. Duduk atas kepala abah. Allah Rabbi Rabbus Sama. Ya Allah, ya Rabbi kan Allah. Saya berdoa macam tu dengan Allah. Kenapa kita menyayangi Allah, menyayangi makhluk, mengatasi sayang kepada Allah. Bunyi bang dengan musyawarah. Musyawarah dulu. Mayang. Dan ni beli duit. Padahal nak musyawarah dah lalu saja ni. Dah lalu. Allah sengaja. Lalu yo Allah suruh bang. Nak tengok kona tak? Tak ada kona tu dah. Tak ada kona. Maknanya apa? Cinta kepada musyawarah lagi lebih daripada cinta kepada panggilan aku. Ini dia kata. Ya, cinta ke ini apa nak semua dapat. Minta maaf cakap. Takut nak ngabah ke orang rumah yang saya nak pakai seluar kotak-kotak, pakai seluar lama-lama boleh. Pakai seluar tak boleh tu dah. Boleh. Tapi lama-lama. Tapi tak berani. Dia pun sayang. Maknanya apa? Sayang makhluk mengatasi. Sedangkan Allah larang. Sedangkan Allah kata tutup aurat. Memenuhi spesifikasi tutup aurat. Kan baju kena longgar, kain kena tobak, tak jarang, kan labuh kalau perempuan, kan. Tapi koyo gayo, poliju gayo, baju sombet-sombet. Anak poliju gayo, sombet-sombet, bagi duit ke anak. Nah, dulu kita boleh kat dia. Bila dia dewasa dia tak nak, dia tak boleh sendiri buat balik, pakai sombet-sombet. Abah nengok saja yo. Abah berhenti yo. Lawa tak abah? Lawa lah. Lawa lah. Lawa. Astagfirullah. Ukuran lawa tu. Kita tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita ni tuan-tuan. Apa-apa yang kita buat. Kita punya benchmarking kita ialah Quran dan Sunnah. Kita punya penanda aras kita. Kita punya ukuran kita ialah Quran Sunnah. Kalau Quran kata kono longgar, longgar bukan kotak tu dah. Kalau Quran kata tutup, tutup bukan dadah tu dah. Ya. Sebab apa? Sebab Allah mengatasi segala-galanya. Ya, Allah mengatasi segala-galanya. Macam Nabi Ibrahim buat. Ini sebenarnya ajaran paling besar dari peristiwa Nabi Ibrahim itu, tuan-tuan. Mengatasi segala-galanya. Oh, semua itu kan. Dan baru ya satu. Sedonang lagi dia. Baru kan dia. Pek 21, pek 25 boleh. Mak, tanya imam tu tuan tanah kan, tuan tanah. Tuan tanah ke daun. Imam kata saya tak boleh ustaz, tapi nak kosong tak jawab lah. Kan minggu lepas kami dia jamin tu tak. Saya tengah rumah dia buat video lagi. Dia buat video ambil semua. Kan sebaik jemaah tak ramai. Sesubuh kan tak ramai itu. Mak kojo semua. Kan kalau dia makan ramai. Kalau makan penuh. Kan tapi sojit buah. Penuh dengan kata tak masuk. Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini sebenarnya Nabi Ibrahim nak ajar kita. Nak mengubah kita masuk yang itu surat itu sirat. Tuan-tuan, ini nama apa? Namanya Arif. Kan? Hakim kan kita panggil Arif. Inilah dia Padang Arafah. Kerana apa? Kerana kearifan.
kebijakan Nabi Ibrahim membaca maksud yang tersurat, maksud yang tersirat. Yang apa Allah buat kepada dia, wahyukan kepada dia tu, dia boleh baca. Makanya dia tanpa rasa sikit pun, no hard feeling, tak ada rasa hati, tak ada rasa ni, dia buat. Pasal apa? Dia boleh baca. Inilah dia yang namanya arif, orang yang bijak. Arif itu Arafah. Dua nama kan? Nampak tak? Dua nama. Tadi bertemu. Ni arif. Ya, orang yang bijaksana. Bijaksana namanya bukan bijaksana, bukan bijak sini. Bijak sini tak ada apa-apa. Kenapa orang bijak sini tak ada apa-apa? Pasal orang bijaksana tu, dia punya kehidupan dia punya goal, matlamat dia sana. Makanya bijaksana. Sana tu mana? Akhirat. Bukan sini ya. Sini bijak jangan mau nak tipu modal. Bijak sini ya. Bijak sana. Bijak sini tak ada dalam kamus ya. Ya, bijak sini tak ada dalam kamus. Bijak sana ada. Sana tu mana? Sana. Akhirat. Dia punya jangkauan dia akhirat. Nah, makanya dia kata orang yang macam ni bijak sana. Bijak sana. Pasal apa yang dibuat, apa yang dipikir sana. Dia bukan fikir sini tu dah. Sini orang nak cakap apa, orang nak kata apa, up to you. Pokok dia tahu. Ya, ini dia. Makanya dia hebatnya Nabi Ibrahim. Boleh baca itu semua. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dinamakan pada Arafah. Yang kedua. Yang ketiga sikit lagi, seminit. Apabila dah puasa, kan, tiba-tiba Nabi Ibrahim ni dah hantar, dah lepeh di situ, dah dihantar ke Mekah apa semua. Tiba-tiba satu malam bermimpi, dan bukan satu malam, beberapa malam mimpi yang sama. Kono boleh bayang kalau dah tak bosan depan mata aku. Kono pula semula Nabi Ibrahim datang bertemu dengan Hajar dan juga Ismail, kan? Dan itu juga dinamakan pertemuan itu Arafah, kan? Juga dikatakan nama kepada Padang Arafah tersebut. Makanya tentang untuk umat Nabi Muhammad SAW, 9 Zulhijjah dinobatkan pada waktu wukuf di Arafah, kan? Dan dia punya 9 Zulhijjah tu punya hebat. Nak sambut dia kena mula daripada awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Mana nak sampai kepada 9 tu, 1 dah kena buat preparation. Ya, 1 dah kena buat dia punya persediaan, persiapan. Dengan apa? Suci, bersih, basah. Makanya tuan-tuan dan puan, disahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada riwayat Muslim, kan, dan juga Tirmizi, kan, berpuasa pada hari Arafah dinilai di sisi Allah sebagai penghapus dosa bagi setahun dan sebelumnya dan selepas. Tuan-tuan dan puan, hari ini hari yang komplek. Ya, hari ini hari yang komplek. Malam yang komplek nak, kan, pasal pertukaran waktu bermula maghrib, kan, hari yang komplek. Ada lagi balance 5 hari sampai 9 hari bulan, kan. Kalau belum puasa, boleh tak puasa Ustaz tengah hari boleh. Jangan tak puasa tarawih, kan. Kau tak nak mana 9 puasa, kau tak nak mana. Kalau sampai rasa banyak hal lain, kan. Esok pagi Ustaz, saya nak pergi ke Polisen, ada ceramah Polisen, kan. Habis itu tengah hari pawing ke kampung Sungai Kalat. Sungai Kalat, kan, dia pasir Ambo sana. Ada pula pukul 2.30, kan. Habis itu Ustaz pukul 4.30, lepas saya sembahyang balik pula sembahyang, dan tak balik dah rumah, tahu ke sungai, betul ke taman Medan. Nanti untuk apa kuliah maghrib pula Ustaz? Dia maksud macam mana Ustaz? Katoi nak si budaya, tak nak banyak cekadak.
banyak dia punya colek ni, banyak dia punya tu ni, pola yang besar ni sudah. Kan? Jadi sama-sama lah kita buat kan lain kan supaya kita masuk 10 Zulhijjah itu dengan bersih kita boleh. Jangan pula 10 puasa, 10 tu puasa haram. Hari raya orang nak puasa. Orang nak nyoleh pakai dia nak puasa. Kata hari raya pun esok hari tasyrik boleh tidak boleh. Haram puasa hari 10 soleh boleh 3 boleh. Jangan kata-kata nak jadi beriman pula pada waktu tu. Sebab apa berdosa? Berdosa. Kenapa? Haram puasa. Ya, haram puasa. Hari yang pertama hari raya, hari kedua 3, 4 itu hari tasyrik 3 hari. Haram puasa. Semoga dapat bermanfaat pada semua. Minta maaf, ini sahaja yang boleh dikongsikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Allah sama-sama. Kalau hari tak minumnya.